Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi dalam kuliah yang dianjurkan oleh Nur Islam Academy. Yang mana kuliah ini kita adakan setiap minggu pada hari Ahad. Cuma sebelum ini kita terhenti seketika disebabkan oleh kerana tugasan saya pergi ke Yaman dan juga Kairo, dan tuan-tuan juga saya percaya tuan-tuan bercuti di hujung tahun. Jadi alhamdulillah kita mula semula pada permulaan tahun baru ini pada 1 hari bulan Januari 2023 kita dapat berkuliah semula, alhamdulillah. Dan kita nak masuk pada bab yang baru pada hari ini dalam kitab Umdatul Ahkam. Ya, seperti mana yang kita tahu, kuliah kita yang dianjurkan oleh Nur Islam Academy pada hari Ahad ini berselang-seli di antara kuliah Umdatul Ahkam yang membicarakan berkaitan dengan hadis-hadis hukum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan juga kuliah Nihayatul Alam membaca buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi yang mana membicarakan berkaitan dengan pengakhiran bagi alam ini, yang menghimpunkan riwayat-riwayat hadis-hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Ya, dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung kuliah yang berkaitan dengan tanda kiamat ni. Kita nak sambung hari ini dengan bab yang baru seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, iaitu babul imamah. Bab al-imamah. Al-imamah ni apa dia tuan-tuan? Al-Syekh Ibn Uthaymin, seorang tokoh daripada Arab Saudi yang merupakan ahli fatwa lah kita kata. Ahli fatwa bagi Arab Saudi satu ketika dulu. Dia mengatakan al-imamah, perkataan imamah daripada perkataan yang bermaksud al-qasd, yang bermaksud tujuan. Imamah tu daripada perkataan al-am, bermaksud tujuan. Tetapi bila kita bincang, itu dari sudut bahasa. Tapi bila kita nak bincang dari sudut istilah syarak, apabila syarak menggunakan perkataan imamah, maksud syarak dengan perkataan imamah ni ada beberapa makna. Yang pertama, yang dimaksudkan dengan imamah ialah kepimpinan negara. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang imam. Ya. Ada menyebutkan tentang imam. Antaranya hadis Huzaifah yang sangat terkenal. Yang mana Nabi SAW menyebutkan kepada Huzaifah, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Ya. Sesiapa yang hidup di akhir zaman, Nabi berpesan kepada dia, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaklah kamu melazimi, hendaklah kamu bersama dengan jama'atul muslimin dan imam mereka. Siapa itu jama'atul muslimin? Para ulama mempunyai perbincangan. Al-Imam Syatibi
memberikan tafsiran yang pelbagai, tetapi di antara tafsiran yang hampir kepada kebenaran ialah Jamaatul Muslimin, himpunan orang-orang Islam yang berhimpun di bawah satu pemimpin yang sama. Jadi imam ialah pemimpin bagi orang Islam, ataupun dengan kata lain khalifah. Itu pemimpin, kepimpinan. Itu imam. Kenapa imam dipanggil kepimpinan? Kenapa pemimpin dalam negara dipanggil imam? Kerana imam ni sifatnya diikuti. Jadi pemimpin sebuah negara ditaati dan diikuti oleh rakyatnya. Maka sebab itu dipanggil imam. Sebab itu dipanggil imam. Dan nak bagi tahu, pemimpin dalam negara ni, sifat kepimpinan ni tak terlepas daripada disiplin agama. Bukan makna bila masuk dalam politik nak jadi pemimpin, dia bukan satu tashrif semata-mata. Ianya bukan satu penghormatan semata-mata. Walaupun biasanya orang dapat jawatan dalam politik ni tiba-tiba terus gelaran bertukar. Sebelum ni mungkin encik saja. Jadi bila masuk politik, kan, bila masuk politik dah ada jawatan besar sikit, dah ada Datuk Seri mungkin, dah ada Tan Sri mungkin. Tapi ia bukan semata-mata jawatan tashrif. Ia bukan semata-mata jawatan kemuliaan, tetapi ia jawatan taklif. Nak bagi tahu, imam yang diletakkan, nama imam yang diletakkan pada pemimpin tu, dia ada tanggungjawab dia. Dia ada tanggungjawab dia. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan naungan kepada mereka. Pada hari tidak ada naungan lain melainkan hanya naungan Allah, yakni di padang mahsyar. Apa dia Nabi sebut yang pertama? Imamun adil, pemimpin yang adil. Imamun adil, pemimpin yang adil. Dia ditaati dan dia juga diikuti oleh rakyatnya. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, imam bermaksud tokoh dalam agama. Sebab itu Al-Imam Syafi'i kita gelarkan dia Al-Imam. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan tokoh-tokoh dalam agama ni, kita gelarkan mereka dengan gelaran Al-Imam. Kenapa Al-Imam mereka ini? Bukan kerana mereka ni imam di masjid. Tak. Kerana mereka ini tokoh besar, yang mempunyai pengaruh yang besar, yang mempunyai ilmu yang hebat, yang mempunyai sumbangan yang besar. Dan mereka mempunyai pengikut. Bahkan pengikut mereka lebih banyak daripada imam masjid. Jadi, kita gelarkan mereka dengan gelaran imam. Dia ada satu lagi. Dua-dua makna ni kita tak mau bincang kat sekarang lah. Tajuk pemimpin nanti sampai masa kita bincang dalam kitab insya-Allah. Tapi, kita nak bincang dalam tajuk imamah kali ini dengan makna yang ketiga. Iaitu makna imamatus salah. Keimaman di dalam salat. Kita nak bincang berkaitan dengan hukum yang berkaitan dengan imam, orang yang dilantik sebagai imam salat, dan juga makmum. Dan juga makmum dan selain daripadanya. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Para ulama ada berbahas tentang antara imam dan makmum ni siapa afdal. Ada yang kata antara imam dan juga muazzin, maafkan saya. Antara imam dan muazzin mana afdal? Ada yang kata muazzin lah afdal. Sebab apa? Dulu kan kita dah baca hadis, ada hadis yang khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan kelebihan khusus untuk orang yang azan. Kan, tengkuknya akan jadi panjang dengan kata dia akan jadi orang yang kacak di hari akhirat nanti. Tetapi pandangan yang tepat ialah imam afdal daripada muazzin. Walaupun kedua-duanya ada kelebihan, tetapi imam afdal. Kenapa imam afdal? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu imam. Dia imam untuk salat. Dah tentulah imam itu afdal. Ya, baik. Sebab itu kata Syekh pengarang kitab Miskul Khitam ni, dia sebut, dia kata wal imamu fi salah martabatun aliyah wa fadilatun zahirah. Dia kata imam di dalam salat ini merupakan satu martabat yang tinggi, wa fadilatun zahirah, satu kelebihan yang terzahir. Walidzalika kanat amalun nabi
sallallahu alaihi wasallam, walidhalika kanat amalan nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi rasyidina radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh kerana itulah menjadi imam salat ni merupakan amalan bagi Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin. Ya. Dan orang yang tidak ada kemampuan, yang tidak ada ilmu, ya, tak ditolak untuk menjadi imam. Tak ditolak untuk menjadi imam. Dia mesti orang yang faqih. Ya, baik. Kita tengok hadis yang ada dalam bab ni insya-Allah. Kata al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala suratahu surata himar. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, dan ini merupakan lafaz Muslim. Hadis ni Bukhari pun riwayat, Muslim pun riwayat. Cuma Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan riwayat Imam Muslim. Okey, membawakan lafaz Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam mengangkat kepalanya di dalam salat, tidakkah dia takut? Tidakkah dia rasa gentar? Tidakkah dia rasa risau bila dia angkat kepalanya di dalam salat sebelum imam? Tidakkah dia takut nanti Allah akan tukar kepalanya kepada kepala keldai? Ataupun Allah Azza wa Jal menjadikan gambarannya seperti gambaran keldai? Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, soalan ni merupakan soalan, bukan soalan untuk tahu. Kadang-kadang kita ni tanya soalan bukan semata-mata nak tahu. Ada tanya soalan berbentuk soalan yang mana kita nak mencela orang yang kita tanya, ataupun kita nak orang kata apa, beri tekanan pada dia. Macam kita marah kat staff kita lah kan? Benda tu dia selalu buat, hari-hari dia buat, tapi dia tetap tak tahu kan. Ya, maka dia kata apa? Takkan benda ni bawa tak tahu. Berapa kali dah saya ajak, soalan macam tu bukan soalan untuk tahu. Soalan macam tu soalan untuk memberikan tekanan, taubikh. Soalan untuk orang kata apa, memberikan sedikit penghinaan kepada orang yang ditanya. Ya, baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut alladhi yarfa' ra'sahu qabla al-imam, hadis ni secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahawasanya makmum tidak boleh mendahului imam. Sebab itu Ibn Daqiq Al-Aid menyebutkan, dia kata apa? Al-hadis dalilun ala man'i taqaddumil ma'mumi 'ala al-imami fi ar-rafa'. Dia kata hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan larangan seorang makmum untuk mendahului imamnya ketika mana mengangkat kepala. Hadha mansusuhu fi ar-rafa' min ar-ruku' was-sujud. Dan ini merupakan satu nas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut clear. Jangan angkat kepala dalam solat. Bila angkat kepala ni? Jangan angkat kepala. Makmum jangan angkat kepala dulu sebelum imam dalam solat. Angkat kepala ni pada dua tempat. Sama ada pada rukuk ataupun pada sujud. Kan? Dan hadis ini memberikan satu ancaman. Wa wajhud dalil, kata Ibn Daqiq Al-Aid, bentuk dalil ni at-tawa'ud 'ala al-fi'l, memberikan ancaman terhadap satu perbuatan. Wala yakunu at-tawa'ud illa 'an mamnu', dan ancaman sesuatu perkara tidak akan berlaku melainkan pada perkara yang dilarang. Jadi oleh kerana Nabi SAW tak bagi makmum angkat kepala dulu sebelum imam dalam solat, maka kita faham kalau angkat kepala dulu dilarang ke atas makmum, begitu juga mendahului imam untuk turun rukuk dan sujud juga tidak dibenarkanlah.
Kerana Nabi SAW tak benarkan angkat kepala dulu. Jangan, dia punya arahan jelas. Jangan angkat kepala dulu. Apa maknanya? Maknanya jangan mendahului imam. Jadi kalau turun dulu sebelum imam boleh? Tak boleh jugalah sebab tetap mendahului. Maka yang kita faham, yang mafhum, yang difahami daripada hadis ni, jangan mendahului imam. Yang disebut, jangan angkat kepala dulu. Kan? Okey. Jadi jangan ada orang dia lain buruk. Dia kata, saya rukuk dulu sebelum imam, saya sujud dulu sebelum imam. Tak apa Ustaz, sebab Nabi tak bagi angkat kepala dulu, saya tunduk dulu. Tak boleh juga. Kerana hadis ini ada mantuk, ada mafhum. Ada yang disebut, ada yang difahami. Yang disebut memang jangan angkat kepala dulu bagi makmum. Tak boleh angkat kepala dulu sebelum imam dia. Jadi yang difahami apa? Jangan mendahului. Tunduk dulu boleh tak untuk makmum sebelum imam dia? Tunduk dulu pun tak boleh lah. Sebab tetap mendahului. Walaupun dia tunduk. Dan Nabi SAW apabila menyebutkan tentang, dalam hadis ini bila disebut, tidakkah dia takut ayyuhawwilallah ra'sahu ra'sa himar aw yaj'alallahu suratahu surata himar, ataupun dalam riwayat disebut wajha himar, ada aw di situ, atau tidakkah dia takut Allah Ta'ala akan tukar kepalanya menjadi kepala himar, ataupun gambarannya menjadi gambaran himar, ataupun wajahnya menjadi wajah himar. Atau ni mana satu yang Nabi sebut? Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan zahirnya Nabi sebut salah satu. Nabi SAW sebut salah satu. Cuma perawi dia terlupa. Perawi dia terlupa. Ada yang ingat Nabi sebut kepala, ada yang sebut gambaran. Tetapi Al-Imam Qadhi Iyad, seorang tokoh daripada Andalus, dia sebut apa? Dia kata walaupun ada perbezaan dari sudut lafaz, tetapi dari sudut makna tak ada masalah. Makna semua sama. Kenapa? Gambaran, wajah, semua termasuk dalam lafaz kepala tadi. Sebab itu kata Qadhi Iyad, dia kata apa? Hadhihi riwayat muttafiqah li'anna al-wajh fi ar-ra's wa mu'zamu as-surah fi. Dia kata semua riwayat-riwayat ini bersepakat kerana wajah pada kepala. Kan perkataan tadi sebut kepala, ada riwayat sebut wajah. Wajah dengan kepala. Kan wajah dekat kepala. Maka tidak ada percanggahan. Dan ada lafaz sebut surah, gambaran. Dan gambaran manusia ni kebanyakannya pada wajah. Wajahlah yang membezakan manusia ni paling jelas sekali. Tangan mungkin sama. Dengan melihat tangan, orang tak boleh beza tangan siapa tanpa melihat muka. Dengan melihat badan, mungkin orang tak kenal siapa melainkan melihat muka. Ya. Okey. Tapi mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Wallahu ta'ala a'lam. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan, lafaz yang ramai perawi riwayatkan ialah lafaz kepala. Wallahu a'lam, mungkin kerana Nabi SAW tengok perbuatan tersebut ialah perbuatan kepala. Mengangkat kepala dulu. Maka di situlah tempat Allah Ta'ala nak berikan balasan. Tukar kepalanya kepada kepala himar. Okey. Saya akan huraikan nanti hadis ini setelah kita membaca keseluruhan hadis yang berkaitan supaya kita tak mengulang-ulang. Baik. Kita baca hadis yang berikutnya dalam buku ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imam liyutamma bih fala takhtalifu alayhi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Hadis riwayat Bukhari, ya, dan juga Muslim, ni lafaz Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ila al-imam liyutamma bihi. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti, supaya makmum ikut dia. Fala takhtalifu alaihi,
jangan kamu bercanggah-canggah kepadanya. Jangan bercanggahlah pada dia. Maksudnya, jangan keluar daripada ketaatan. Jangan kamu tak ikut dia. Sebab salat berjemaah ni Tuhan syariatkan berjemaah ada imam supaya kita ikut imam tu. Fa idza kabbara fakabbiru. Bila imam bertakbir maka hendaklah kamu semua bertakbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk hendaklah kamu semua rukuk. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah. Bila imam sebut sami'a Allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu sebut Rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Bila imam sujud maka hendaklah kamu sujud. Wa idza shalla jalisan. Bila imam salat dalam keadaan duduk, fasallu julusan ajma'u. Maka hendaklah kamu semua salat dalam keadaan duduk. Yang ujung ni ada perbahasan sikit, ada khilaf sikit di kalangan para ulama. Ya? Ada beza sikit dalam orang kata apa, pandangan ulama. Okey? Baik. Ini kita bincang kemudianlah. Cuma kita nak bincang dari sudut kewajipan mengikut imam. Okey, bila Nabi SAW kata innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Untuk diiringi, kita iring dia. Yang itu makmum mengikuti imam dia dalam keadaan-keadaan salat. Ikut ni menuruti maksudnya. Bukan sama, bukan serentak. Bukan mendahului dan juga bukan terkebelakang, terlambat, tak. Menuruti. Insya-Allah kita akan bincang nanti keadaan-keadaan di mana makmum ni mungkin ada terdahulu, cepat, mungkin sama dan juga mungkin terlambat. Insya-Allah kita akan bincang nanti. Okey. Bila Nabi SAW sebut, bila imam sebut sami'allahu liman hamidah, maka hendaklah kamu makmum sebut Rabbana walakal hamd. Dalam riwayat sebut Rabbana lakal hamd tanpa waw. Kedua-duanya sahih daripada Nabi SAW. Bahkan ada lagi lafaz lain yang sahih. Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada juga Allahumma Rabbana walakal hamd. Kesemua lafaz-lafaz ni ada dalam Bukhari dan Muslim. Kita boleh sebut mana-mana satu. Kalau nak sebut salat ni dengan lafaz ni, salat ni dengan lafaz ni pun tak ada masalah. Boleh. Tidak menjadi satu halangan. Maksudnya Nabi SAW ajar kita, ya, ajar kita untuk mempelbagaikan lafaz kalau mampu. Kalau tak mampu, ambil salah satu, tak ada masalah. Okey. Kita pergi kepada hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin. Salla jalisan wa salla wara'ahu qaumun qiyamah. Fa ashara ilaihim an ijlisu. Falamma insaraf qala innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'u. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia menyebutkan, Aisyah kata satu hari Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya dalam keadaan baginda sedang sakit. Wa huwa syakin, maksudnya Nabi sakit. Nabi salat dalam keadaan duduk. Menunjukkan orang yang sakit wajib juga salat sekadar kemampuan dia. Kalau tak mampu nak berdiri, duduk. Dan dalam hadis ni Nabi SAW sendiri duduk kerana tak mampu nak berdiri. Wa salla wara'ahu qaumun qiyamah. Di belakang Nabi ni ada orang ramai salat dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Nabi memberikan isyarat duduk semua, duduk. Sebab imam duduk, maka kamu kena duduk. Ini saya sebut tadi, ada perbincangan yang panjang. Ada ulama yang ambil zahir hadis. Ada yang kata kalau imam sakit salat dalam keadaan duduk,
makmum yang sehat pun semua kena pakat duduk. Dia guna hadis ni. Tetapi mazhab Syafi'i kita jarang dengar. Kita tak dengar benda ni. Bahkan mazhab Syafi'i sebut kalau makmum sehat, makmum kena berdiri lah. Kalau imam sakit, imamlah duduk. Bukannya makmum yang sakit. Kerana mereka bukan menolak hadis ni. Tak. Mereka mengatakan hadis ini mansukh. Kerana hadis ni di awal-awal. Sedangkan di akhir hayat Nabi SAW, ada hadis yang Nabi SAW salat dalam keadaan duduk. Sedangkan makmum di belakangnya berdiri dan Nabi membiarkan. Maka hadis yang itu yang terakhir. Maka sebab itu, dalam mazhab Syafi'i, kalau imam sakit, imam duduk. Makmum sehat, makmum tak boleh duduk. Kerana berdiri merupakan rukun bagi orang yang mampu. Okey. Solat fardu lah kita dah bincang. Falamman sarah, bila Nabi selesai saja salat, Nabi kata apa? Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan dalam salat untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u. Apabila dia rukuk, maka hendaklah kamu semua rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u. Bila dia bangkit daripada rukuk, angkat kepalanya, maka angkatlah kepala kamu. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah. Bila imam sebut sami'a Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd. Kamu sebutlah rabbana walakal hamd. Wa idza shalla jalisan, kalau imam salat dalam keadaan duduk, fasallu julusan ajma'. Maka hendaklah kamu semua salat dalam keadaan duduk kesemuanya. Ini menurut al-Imam Syafi'i telah dimansuhkan yang ujung ni, ya. Baik. Hadis nombor 80. An Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari radhiyallahu anhu qala haddathani al-Bara wa huwa ghairu kadhub qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minha dhahrah hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajida thumma naqa'u sujudan ba'dah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari, ya, dia mengatakan haddathani al-Bara wa huwa ghairu kadhub. Abdullah bin Yazid kata, Bara telah menceritakan kepada saya dan dia bukan pembohong. Cuma para ulama berbeza pendapat sikit. Wa huwa ghairu kadhub, dan dia bukan pembohong ni balik daripada siapa? Sebahagian kata dia merupakan kalam Abdullah bin Yazid sewaktu mensifatkan Bara. Bara ni siapa? Bara bin Azib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abdullah bin Yazid kata Bara bercerita kepada saya dan Bara ni bukan pembohong. Ini pendapat Al-Imamul Khattabi, ini pendapat Al-Imamul Humaidi, Qadhi Iyad, Al-Imamul Nawawi, dan Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang merupakan pengarang bagi kita ni pun nampak macam ke arah itulah. Dia kata yang bukan pembohong ni adalah Bara. Tetapi Yahya bin Ma'in dia kata dah, wa huwa ghairu kadhub tu, dia tak pembohong tu kembali kepada Yazid, kembali kepada Abdullah bin Yazid. Ya. Kembali kepada Abdullah bin Yazid dan disebut kepada yang disebut oleh Abu Ishaq As-Sabi. Tapi tak ada masalah lah, kerana kedua-duanya sememangnya bukan pembohong. Okey. Dia kata apa? Kana Bara bin Azib kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dalam salat, apabila Nabi sebut sami'allahu liman hamidah, bila Nabi sebut sami'allahu liman hamidah, makmum surah apa? Rabbana lakal hamd. Ada riwayat sebut Rabbana walakal hamd. Ada riwayat sebut Rabbana lakal hamd. Ada riwayat sebut Rabbana walakal hamd. Kita boleh pilih mana-mana. Nak amal semua pun boleh. Maksudnya, salat ni kita buat rakaat ni buat macam ni, rakaat tu sebut yang tu. Tapi sebut satu-satulah. Okay. Bila Bara kata, bila Nabi sebut perkataan ni dan makmum dah jawab dah bacaan imam tu dengan Rabbana walakal hamd, kata Bara, ini Bara cerita tentang salat para sahabat di zaman Nabi SAW. Bara kata, lam yahni ahadun minna dhahr.
tidak ada seorang pun daripada kalangan kami yang membengkokkan tulangnya ataupun yang membongkokkan belakangnya. Maksud, tak ada di kalangan kami yang turun sujud hatta yaqa'a Rasulullah SAW sajidah, sehingga Rasulullah SAW turun sujud. Thumma naqa'u sujudan ba'dah, bila Nabi sujud saja barulah kami turun untuk sujud. Ni nak bagi tahu apa ni? Nak bagi tahu kepada kita tentang kepentingan untuk tunggu imam dulu. Kita menuruti imam. Bila imam dah turun, baru kita turun. Bahkan ada riwayat sebut, bila Nabi SAW meletakkan kepalanya di lantai, baru kami turun. Sebab itu Imam Nawawi waktu dia hurai hadis ni, dia kata apa? Imam Nawawi kata, wa fi hadzal hadis hadzal adab min adabis salah, wa huwa anna sunnata alla yanhani al-ma'mum lis-sujud hatta yad'a al-imam jabhatahu 'ala al-ard illa an ya'lama min halihi annahu law akhara ila hadha al-had la rafa'a al-imam min as-sujud qabla sujudi. Ini Imam Nawawi sebutlah. Dia kata apa? Dalam hadis ini terdapat adab daripada adab salat. Apa dia? Sunnahnya yang ditunjukkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW ialah makmum tidak membongkokkan badannya untuk sujud sehingga imam meletakkan dahinya di atas lantai. Itu sunnah. Imam letak dahi atas lantai, baru kita turun. Baru kita mula turun. Kecuali, ada kecuali lah. Kecuali kalau makmum tahu yang keadaan dia ni lambat. Maksudnya mungkin imam tu kalau ditunggu imam tu letak dahi atas lantai, baru dia nak turun, dia tu sendiri pergerakan dia lambat. Yang mana kalau dia melewatkan, dia lewat turun sehingga had berkenaan, bila imam letak aja dahi atas lantai, dia baru nak turun, tak sempat dia turun, imam dah angkat dah kepala daripada sujud. Sebelum dia sempat sujud, maka dia kena turun awal sikit. Cuma jangan mendahului imam. Ini juga satu pesanan lah kepada imam. Jangan terlalu cepat nak angkat kepala lah. Jangan terlalu cepat nak angkat kepala sebelum makmum dan turun. Bagilah makmum turun sujud dengan imam sama-sama. Jadi bila imam turun, imam tasbih. Bagi peluang makmum turun untuk sujud sama dengan imam. Ya, maksudnya bersujud bersekali. Walaupun imam sujud dah letak kepala atas lantai, makmum baru nak turun. Okey, ni ada beberapa hadis yang kita dah baca dan kita cuba untuk bincang masalah yang berkaitan dengan hadis. Ada pelbagai masalah yang mungkin kita nak highlightkan di dalam hadis ini. Yang pertama, bila Nabi SAW sebut Allah Ta'ala akan tukarkan kepala orang yang mendahului imam dengan kepala keldai, ataupun wajahnya tukar dengan wajah keldai, ataupun gambarannya tukar dengan gambaran keldai. Maksudnya apa? Para ulama berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan, ulama mazhab ni kata, yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala tukar betul-betul, zahir, hakikat. Maksudnya, di hari kiamat nanti, Allah akan tukar kepalanya menjadi kepala himar betul-betul, kepala keldai betul-betul. Yang mana dalam riwayat Ibn Hibban, kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani sewaktu dia huraikan hadis ni, dia kata di antara perkara yang menguatkan pandangan yang kata memang betul-betul di akhir zaman, di hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan tukar kepalanya kepada kepala himar, ialah riwayat daripada Imam Ibn Hibban, yang mana Ibn Hibban membawakan riwayat ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sakal, Allah Ta'ala akan tukar kepada kepala anjing pula. Ada riwayat yang lain. Maksudnya bukan sekadar metafora, betul-betul. Ada yang tukar kepala himar, ada yang tukar kepala anjing. Okey. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata yang ni bukan hakiki. Ni bukan tukar betul-betul. Yang ni tukar dari sudut maknawi saja. Sudut maknawi ni maksudnya bukan tukar secara fizikal dah.
Tukar secara maknawi. Maksud tukar secara maknawi ni, keldai ni dia bodoh. Kan dia bodoh, jadi keldai ni satu simbolik kepada orang jahil. Yang mana orang yang angkat kepala dulu sebelum imam dia angkat kepala adalah orang yang bodoh, tak reti hukum hakam salat, jadi dia layak digambarkan seperti keldai. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid dia sebut, dia kata tafsir pandangan yang kedua ni ada juga sokongan dia. Maksud ada dalil yang menyokong. Apa dalilnya? Dalilnya waqi'. Dalilnya realiti. Dia kata sebab kalau betul-betul Allah Ta'ala tukar kepada kepala himar, mesti kita dah nampak dah orang yang angkat kepala terus tukar kepala. Jadi kepala kedai. Tapi banyak aja orang yang mendahului imam tak ditukar pun. Kita kata boleh jadi yang dimaksudkan tu bukan di dunia, tapi di akhirat. Boleh jadi juga hadis tu hanya ancaman. Kalau Allah Ta'ala nak tukar, boleh tukar. Takutlah kamu. Kerana mungkin Allah Ta'ala boleh tukar. Tapi ikut kehendak Allah lah. Kan? Itu pandangan yang kedua lah. Pandangan yang ketiga, ya, boleh jadi dua-dua sekali yang dimaksudkan. Ya, maksud tukar kepada kepala himar tu bodoh boleh. Tukar betul-betul pun boleh. Jadi bagi saya wallahualam, kalau nak pegang dua-dua pun tak ada masalah. Ya? Kerana yang penting daripada hadis ni ialah kita ambil Nabi SAW memang larang makmum untuk mendahului imam dia. Jangan dahului imam. Kalau nak solat berjemaah dengan disiplinnya. Okey. Kemudian kita pergi kepada hukum. Hukum mengangkat kepala sebelum imam. Kita dah tahu dah, Nabi SAW memberikan ancaman. Nabi melarang. Tapi larangannya apa dia? Okey. Larangannya hukumnya apa? Okey, kita tengok. Al-Hafidh Ibn Hajar ketika dia mensyarahkan hadis ni kata apa? Wa zahirul hadis yaqtadi tahrim ar-rafa' qabla al-imam. Zahir hadis ni menggambarkan, menunjukkan pengharaman kita mengangkat kepala sebelum imam. Kerana likaunihi tawa'ada alaihi bil masakh. Kerana hadis ni memberikan ancaman kepada orang yang melakukan perbuatan ni, Allah Ta'ala akan ubah keadaan dia menjadi keadaan keldai. Wa huwa asyaddul uqubat, dan ia termasuk dalam kita panggil hukuman yang dahsyat. Oleh kerana tu dia kata perbuatan ni adalah perbuatan yang haram. Al-Imam Nawawi juga rahimahullah, Al-Imam Nawawi juga mengatakan perbuatan ni adalah perbuatan yang haram. Bahkan Imam Nawawi sebut dalam kitab dia, ini menunjukkan, dia kata pengharaman ni pengharaman yang dahsyat, pengharaman yang betul-betul pengharaman lah. Kerana ancaman itu nak tukar daripada bentuk manusia kepada bentuk kaldai. Yang mana manusia ni sebaik-baik dan semulia-mulia makhluk Allah. Kan? Pergi tukar dengan sebodoh-bodoh makhluk, iaitu himar. Al-Imam ataupun Al-Syekh Ibn Uthaymin, dia sebut apa? Dia kata, wal aslu fin nahyi at-tahrim. Asal bagi larangan ialah pengharaman. Kalau dalam istilah syarak, kalau dalam dalil syarak, ada larangan. Asal, hukum asalnya haram. Kecuali kalau ada bukti yang menunjukkan makruh. Bal law qala qail innahu min kaba'iriz dzunub lam yab'ud, dia kata. Bahkan kalau seseorang kata perbuatan ni termasuk dalam perbuatan dosa besar, pun tidak jauh kalamnya daripada kebenaran. Kalau dia kata dosa besar pun okey, boleh jadi, dia kata. Sebab apa? Sebab dia kata hadza wa'id. Ini merupakan satu ancaman. Wal wa'id min alamati kauni dzan min kaba'ir dzunub. Dan ancaman yang ada dalam hadis ni merupakan petanda yang menunjukkan perbuatan ataupun dosa ini termasuk dalam senarai dosa-dosa besar. Wa ala hadha, dia kata, fanaqul, oleh kerana tu kesimpulannya kita sebutkan, inna hadha rajul fa'ala kabiratan min kaba'iri dzunub al-mutawa'ad 'alayha.
Seorang lelaki yang mengangkat kepalanya sebelum imam, dia telah melakukan satu dosa besar daripada senarai dosa-dosa besar yang telah diancam dengan azab. Bi ayyuhawwil Allah ra'sahu ra's himar. Dengan Allah Taala tukarkan kepalanya menjadi kepala himar. Aw yaj'alallahu suratahu surata himar. Ataupun Allah Taala tukar gambarannya menjadi gambaran himar. Ha? Okey. Itu yang disuruh oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Baik, kita tengok keadaan makmum bersama imam dia. Okey. Bagi makmum bersama imam dia ada beberapa keadaan. Ada 4 keadaan lah. Keadaan yang pertama, menuruti imam. Imam buat dia ikut. Imam buat dia ikut. Mengikuti imam. Yang kedua, muwafaqah. Serentak dengan imam. Ikut. Orang kata bukan ikut. Dia serentak. Dia buat perbuatan yang serentak dengan imam dia buat. Yang ketiga, sabaq. Mendahului imam. Yang keempat, takhalluf. Terlambat daripada imam. Kita tengok yang pertama. Keadaan yang pertama, al-mutaba'ah. Menuruti imam. Wa ma'naha. Dan maknanya, dia kata, annal ma'muma yutabi'u imamahu. Makmum menuruti imamnya. Wala yataqaddamu alaihi wala yusawihi fil af'ali adh-dhahirah kat takbir wal qiyam wal qu'ud wal ruku' was sujud. Iaitu makmum menuruti imamnya dan tidak mendahului imamnya dan tidak menandingi ataupun menyaingi, bukan serentak, dengan imam dalam perbuatan zahir, perbuatan yang jelas, seperti takbir, itu takbiratul ihram, qiyam, berdiri, qu'ud, duduk, rukuk dan sujud. Wa amma al-af'al, dia kata, wal aqwal allati laysat bidhahirah fala ba'sa bi fi'liha ma'al imam wa qabla. Dia kata ada pun perbuatan dan perkataan yang tidak zahir, yang tidak jelas, yang tidak nampak oleh orang biasa, tak berapa jelas. Maka tak apa kalau buat sebelum imam ataupun selepas imam, ataupun sama dengan imam. Macam mana tu? Okey, contoh. Dalam solat zuhur umpamanya, imam baca Fatihah slow, pelan, kita tak dengar. Boleh jadi imam baca Fatihah slow, pelan-pelan, satu persatu. Sebutan imam agak sedikit lambat. Tapi kita ni baca cepat. Kan? Kita baca cepat. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh lah. Sebab apa boleh? Sebab mendahului imam pada perkataan, ataupun kita kata menuruti imam pada perkataan tu benda yang kita tak mampu nak buat. Macam mana kita tak tahu? Kita tak dengar. Kita tak dengar imam buat apa, imam baca apa. Ataupun pada perbuatan yang tidak zahir. Contohnya, kita baca tasyahud. Disunatkan untuk kita ni mengisyaratkan tangan. Kan? Masa tasyahud kita disyariatkan untuk angkat tangan, isyarat jari telunjuk ni. Kita angkat dulu sebelum imam angkat. Mana kita nak nampak imam kat depan kita, kita tak nampak jari dia macam mana. Bila dia angkat, bila dia tak angkat, kita tak nampak. Jadi itu dimaafkan. Sebab itu Imam Nawawi kata apa? Menuruti imam hanya wajib pada perbuatan-perbuatan yang zahir. Apa dalilnya yang wajib tu? Dalilnya ialah hadis yang kita baca tadilah. Itu hadis Abu Hurairah kita dah baca. Hadis Aisyah pun kita dah baca. Hadis Bara' bin Azib tadi kita dah baca. Jadi menuruti imam, bukan mendahului imam, bukan serentak dengan imam. Ini yang wajib. Tetapi ada kadar yang sunat. Dia wajib tu, imam buat dulu, kita follow. Tapi ada kadar yang sunat. Apa dia? Ayyakuna syuru'ul ma'mum fi af'alis salah minar rafa' wal wada' ba'da faraghil imami minhu. Sunatnya apa dia? Sunatnya ialah makmum mula bergerak dalam perbuatan salat, sama ada turun ataupun bangkit, sama ada bangkit ataupun turun setelah imam selesai daripadanya. Contoh kalau imam nak turun rukuk, biar imam sempurna turun,
dan baru kita mula turun. Kalau imam bangun daripada sujud, biar biar imam selesai bangkit, baru kita mula bangkit. Ini khas bagi orang yang mampu untuk lajulah, untuk kejar imam lah. Tapi kalau dia tahu, dia kata, saya ni sakit belakang Ustaz, saya bangun slow. Kalau saya tunggu imam sampai tegak berdiri baru saya nak bangun, saya tak sempat imam dah rukuk. Imam dah habis baca Fatihah, imam laju contohnya. Ataupun dia kata kalau saya turun sujud, bila saya tengok imam dah selesai letak dahi atas lantai, baru saya nak mula turun, saya tak sempat sujud dengan dia. Dia dibenarkan untuk awal sedikit turun setelah imam mula turun. Kenapa sunat untuk kita mula bergerak setelah imam selesai turun ataupun selesai naik? Jawapannya supaya kita tidak mendahului dia. Bila imam dah selesai, confirm kita tak mendahului dia. Takut kita lebih laju daripada imam dalam gerakan. Sebab tu tuan-tuan, dalam solat ni kena hati-hati. Ya. Dan sunat ni diambil daripada hadis yang kita baca tadi. Itu hadis Bara'. Yang mana Bara' kata, bila Nabi sebut idza qala sami'allahu liman hamidah, bila imam baca sami'allahu liman hamidah, kita pun naik rabbana walakal hamd. Bara' kata lam yahni ahadun minna dhahrah. Tidak ada siapa pun di kalangan makmum ni, yakni sahabat Nabi ni, yang membongkokkan tulang belakangnya sehingga Rasulullah SAW turun sujud. Baru kami mula bongkok. Ya? Boleh? Okey. Kemudian, keadaan yang kedua, muwafaqah. Serentak dengan imam. Maksudnya, makmum buat satu benda yang serentak dengan imam buat. Itu disebut dalam kitab ni, wa ma'naha, al-muwafaqah wa ma'naha. Muwafaqah, serentak. Maknanya, ayyakuna amalul ma'mum ma'a amalil imam muqarinan. Amalan makmum dengan amalan imam serentak, selari. Serentak. Muqarinan lahu fi ruku'ihi wa sujudihi wa raf'ihi wa hakadha. Pada rukuknya, pada sujudnya, pada bangkitnya, pada turunnya. Yang ni khilaf. Para ulama berbeza pendapat. Boleh ke tak boleh? Khilaf. Majoriti ulama mengatakan makruh. Ya, majoriti ulama kata makruh. Selain daripada takbiratul ihram dan salam, kita akan bincang kemudian. Perbuatan serentak dengan imam dalam perbuatan salat selain daripada takbiratul ihram, selain daripada memberi salam adalah makruh menurut majoriti ulama. Manakala sebahagian ulama seperti Hambali kata batal salat. Tetapi pendapat yang tepat ialah pendapat majoriti. Kenapa? Kerana pendapat majoriti ini berdasarkan kepada hadis Aisyah tadi dan hadis Abu Hurairah. Cuma larangan itu mendahului. Bukan larangan serentak. Tapi hadis Bara' menyebutkan sahabat tidak mula bergerak melainkan Nabi selesai satu perbuatan. Dan kalau seseorang makmum melakukan perbuatan selari dengan imam, serentak dengan imam, selain daripada takbiratul ihram, selain daripada salam, perbuatannya itu adalah perbuatan yang makruh. Makruh. Jadi jangan buatlah. Bahkan sebahagian ulama Hambali kata batal. Sebab itu hati-hati. Okay. Saya sebut tadi, makruhnya bila perbuatan itu selain daripada takbiratul ihram dan salam. Kalau makmum, dia niat nak ikut seorang imam dan dia angkat takbir serentak dengan imam. Angkat takbiratul ihram tu serentak. Imam Allah, dia pun Allahu Akbar. Ada perbezaan pandangan dalam kalangan ulama. Pandangan yang pertama ialah pandangan majoriti ulama. Majoriti. Mereka mengatakan solat makmum itu tidak sah. Batal solat dia. Sebab apa solat tak sah? Sebab dia niat nak ikut imam. Tiba-tiba dia seiring dengan imam. Sedangkan imam mesti di depan. Dia tak jadikan imam di depan. Dia jadi imam serentak dalam perbuatan dia. Dalam sebutan dia. So tidak sah. Ini pendapat majoriti ulama. Manakala Abu Hanifah dan juga Al-Imam Thawri, dia kata sah salat. Kalau
angkat takbiratul ihram serentak dengan imam. Dia kata macam rukuk lah. Rukuk tak batal, kenapa angkat takbir batal? Tapi pendapat yang tepat, wallahu alam, ialah pendapat majoriti ulama, kerana tak mungkin kita nak ikut satu imam yang belum sah lagi solat dia. So kena jadikan imam dulu, imam tu kena masuk dalam solat. Ni imam macam mana nak masuk dalam solat? Kena angkat takbir dulu. Sebab kita belajar dalam kitab fiqh sebelum ni pun, kita kata apa dia? Salat tu apa dia? Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kan? Okey? Baik. Jadi pendapat yang tepat ialah pendapat majoriti ulama dalam masalah ni. Tunggu imam selesai bagi takbir dulu. Allahu Akbar, dan baru kita angkat. Jangan dahulu imam. Imam belum angkat takbir lagi, kita dah angkat dah. Dia kata imam ni lambat lah nak angkat takbir, saya angkat dulu lah. Tapi dia niat nak ikut imam ke? Mana boleh? Tak boleh. Batal solat dia. Begitu juga kalau serentak, tak boleh. Okey. Kalau imam tak beri salam, melainkan kita serentak dengan imam. Maksudnya imam bagi salam, kita serentak. Okey. Dalam isu ni, Al-Imam Ibn Rajab menyebutkan, dia kata apa? Dibenarkan. Dibenarkan tapi makruh. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Tidak dibenarkan, bahkan kalau sengaja buat tanpa ada niat untuk mufarakah dengan imam, maka batal salat dia. Sebab apa? Sebab dia, orang kata apa? Tak mengikut imam lah. Imam tak habis selesai solat lagi, dia dah selesai. Maksud dia selesai serentak dengan imam. Maka tuan-tuan, paling, orang kata apa, paling bagus, tunggu imam bagi salam dulu lah. Tunggu imam bagi salam. Cuma para ulama berbeza pendapat sama mereka, mana yang afdal. Adakah kita tunggu imam selesai bagi salam dua-dua baru kita mula bagi salam, ataupun imam bagi salam selesai satu, kita follow bagi salam satu, imam bagi salam kedua sehingga selesai, kita selesai, kita pun ikut yang kedua. Para ulama berbeza. Dalam mazhab Syafi'i juga berbeza pendapat, tetapi wallahu alam, afdalnya tunggu imam selesai memberi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan baru kita mula ikut. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau kita selari dan serentak dengan imam dalam memberi salam, sebahagian fuqaha mengatakan batal solat kita kerana imam belum selesai dan kita bersama dengan dia dalam perbuatan itu. Dan sebahagian ulama kata makruh tapi tidak batal. Tapi berhati-hatinya jangan buatlah. Tunggu imam selesai bagi salam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, ini satu masalah kalau makmum memberi salam sebelum imam dia. Kan? Makmum dia dah tasyahud akhir dah dengan imam. Kata mungkin imam ni dia doa panjang sikit. Imam ni dia tak, jangan panjang sangatlah. Sebab itu Nabi SAW dia pernah tanya kepada Mu'adh, dia pernah tegur Mu'adh, afattanun anta ya Mu'adh, adakah kamu membawa bencana dalam agama wahai Mu'adh? Jangan salat panjang sangat, nanti orang lari. Inna minkum munafirin, kan, dalam tu dia lari, takut orang lari tak mau salat dekat masjid. Panjang kan? Imam kena hati-hatilah masalah ni. Sebab kadang-kadang imam-imam yang salat di RNR umpamanya, kan, dia baca panjang satu, baca terlalu slow satu. Sedangkan orang yang salat di RNR, orang yang salat di masjid-masjid musafir ni, masjid-masjid yang di tepi jalan ni, masjid orang musafir lah, ataupun bukan masjid lah, surau, musalla dan sebagainya, orang nak cepat. Surau KLIA umpamanya, surau Subang Airport umpamanya, orang nak cepat, dia pergi bantai baca panjang-panjang. Sedangkan orang ada flight nak kena kejar, kan. Jadi dia pun tengok, lambat sangat imam ni, aku bagi salam dulu. Dah tasyahud akhir dah sama-sama. Perbuatan ini para ulama bincang dalam kitab fiqh. Okey, tengok apa kata Imam An-Nawawi. Dalam mazhab Syafi'i dia kata apa? Wa yusallimu ba'da faraghil imam minas salam. Makmum kewajipan dia hendaklah memberi salam setelah imam selesai memberi salam. Dan saya dah sebut tadi dah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, ulama mazhab Syafi'i berbeza pendapat. Ada yang kata tunggu sehingga imam selesai bagi salam dua-dua.
Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum mula. Assalamualaikum. Ada yang kata, imam selesai bagi salam pertama, kita follow. Imam selesai bagi salam kedua, kita follow. Ada yang kata, ada dua pandangan. Ya? Tapi pandangan yang saya pilih, tunggu imam selesai bagi salam dulu lah. Okey, itu yang disebut oleh Imam Nawawi, bagi makmum bagi salam setelah imam selesai beri salam. Fa in sallama qablahu, kalau makmum memberi salam sebelum imam, batalat salatu, batal solatnya. Lambat sangat imam ni, aku bagi salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Batal salatnya. Kecuali kalau dia niat mufaraqah. Macam mana? Lama sangat imam ni doa dalam tasyahud. Aku niat mufaraqah lah. Aku niat mufaraqah. Assalamualaikum warahmatullahi, niat bercerai dengan imam sebab nak kejar flight. Boleh. Yang tu dibenarkan menurut sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Tapi Imam Nawawi sebut fa fihi khilafun masyhur. Padanya ada khilaf yang masyhur, boleh ke tidak mufaraqah dengan imam. Tapi pendapat yang tepatnya bolehlah. Baik. Al-Imam Al-Mardawi, ulama dalam mazhab Hanbali, dia kata apa? Al-Mardawi kata, wa amma salam fa in sallama qabla imamihi amdan batalat. Wa in kana sahwan lam tabtul wala yu'tadda bisalam. Wala yu'taddu bisalam. Kalau dia memberi salam, ini makmum memberi salam sebelum imam secara sengaja, batulat. Batal solat dia. Wa in kana sahwan, kalau dia terlupa bagi salam tiba-tiba, imam belum ya? Lam tabtul. Solatnya tak batal. Tapi salamnya tadi tu tak dikira. Dia kena tunggu imam bagi salam baru dia bagi salam lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain, kita bertemu lagi, kita sambung lagi kuliah kita ni insyaAllah. Saya letak nota, kita berhenti di sini ya. Sekejap. Okey. Jadi saya tengok kalau ada soalan, bolehlah saya ambil. Kalau saya mampulah, kalau saya tak mampu, saya mohon maaf ya. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya pernah terlihat satu video seorang personality popular menceritakan mengenai rezeki beliau. Antaranya saya ringkaskan, dia cakap rezekinya mungkin di atas doa anak-anaknya. Kerana kemungkinan doanya yang dibawa oleh malaikat tidak sampai kepada Allah kerana mungkin dia termaki orang lain. Mohon doktor bagi pencerahan mengenai berdoa. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW ada sebut tentang perbuatan-perbuatan yang mungkin menjadi hijab antara kita dengan Allah bila kita berdoa. Antaranya bila Nabi sebut wa dzakara rajulan sya'than yutilu safar aghba ash'ath. Nabi menyebut tentang seorang lelaki yang pakaian yang dia ni bermusafir. Dia punya pakaian berdebu, rambut dia kusut. Kan? Dia berdoa ya Rab, ya Rab, dan dia berdoa wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa malbasuhu haram, perbuatannya haram. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia diberi makan pun dengan benda yang haram. Nah, fa anna yustajabulah, bagaimana doanya nak dimakbulkan oleh Allah. Jadi pemahaman daripada hadis ni ialah perbuatan yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram ada memberi kesan kepada diri kita bila mana kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ini benda yang penting untuk kita tahu. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita menerima hadiah daripada orang kafir? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, di dalam hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh Asma tentang hadiah yang nak diberikan oleh ibu dia kepada dia, ataupun ibu dia nak menghubungkan silaturahim. Ibu dia bukan Muslim. Maka Nabi SAW sebut apa? Sili ummak. Hubungkan silaturahim dengan ibu.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk membuat kebaikan dan keadilan kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Okey? Untuk kamu buat baik, buat, tak ada masalah. Ha? Kalau dalam perayaan, macam mana Ustaz? Dalam perayaan mereka, mereka bagi hadiah kat kita dan kita tak join pun perayaan mereka. Kita dilarang untuk join perayaan orang-orang bukan Islam. Tapi kalau dia bagi kita hadiah, kerana orang kata apa, kerana hari dia bergembira, dia nak bagi kita hadiah, dia jiran kita. Boleh tak kita terima? Selagi mana hadiah itu tidak ada syiar agamanya, bukan makanan yang haram untuk kita makan, bukan sembelihan yang dia serahkan, yang dia berikan kepada berhala-berhala dia berikan kita baju yang tidak ada lambang agama, ataupun dia berikan kita orang kata apa, cendera hati yang tidak ada lambang agama dia, maka kita boleh terima, tak ada masalah. Tapi kalau ada lambang agama, maka kita tak dibenarkan untuk terima, kerana Nabi SAW menyebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa. Okey, wallahu a'lam. Ada satu lagi soalan, saya bermusafir pada hari Jumaat, boleh tak saya menjamakkan solat Jumaat dengan solat Asar? Okey. Ini soalan yang biasa ditanya. Boleh tak jamak, takdim solat Jumaat dengan solat Asar kalau orang yang bermusafir pada hari Jumaat? Yang pertama kita kena tahu, orang yang bermusafir tidak wajib untuk solat Jumaat apabila dia cukup syarat. Maksudnya dia bukan musafir setelah Zuhur masuk. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia lagi ketatlah, kena musafir sebelum subuh hari Jumaat. Tapi ada juga pandangan dalam mazhab Hanafi, dia kata selagi mana dia musafir sebelum daripada Zuhur, maka dia tak wajib solat Jumaat. Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau katalah dia bermusafir pada hari Khamis, hari Jumaat tu dia dah musafir dah, maka dia tak wajib solat Jumaat. Tapi dia pergi juga solat Jumaat. Dia kata saya tak ada buat apa ni, baik saya pergi solat Jumaat nak dengar khutbah, umpamanya kan, nak dengar khutbah. Jadi kalau dia nak dengar khutbah pada hari Jumaat, tapi dia musafir, dia kata saya nak, lepas pada saya solat Jumaat dengan imam, saya nak jamak dengan Asar. Boleh ke tak boleh? Okey. Dalam isu ni ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat yang mengatakan bahawasanya solat Jumaat tidak boleh dijamakkan dengan solat Asar bagi musafir. Sebab dia kata tidak ada contoh daripada Nabi SAW yang Nabi menjamakkan di antara keduanya. Ini pendapat mazhab Hanbali. Manakala dalam mazhab Syafi'i mereka menerima. Mereka kata boleh. Kalau musafir boleh jamak salat Jumaat dengan salat Asar, kerana mereka kiaskan salat Jumaat tu dengan Zuhur. Oleh kerana Zuhur boleh jamak dengan Asar, salat Jumaat pun boleh. Kerana salat Jumaat adalah ganti kepada salat Zuhur. Sebab tu sesiapa yang tidak salat Jumaat, dia wajib salat Zuhur. Dan siapa yang salat Jumaat tak wajib salat Zuhur, maka hukumnya sama. Hukum Jumaat dengan Zuhur tu mengangkat kewajipan sama. Jadi wallahu a'lam, mengikut pendapat saya, wallahu a'lam, saya pegang, saya cenderung pada pendapat mazhab Syafi'i, dibenarkan untuk jamak Jumaat dan Asar disebabkan oleh kerana musafir dibenarkan untuk jamak dan musafir dibenarkan untuk salat Jumaat walaupun tak wajib keadaannya. Maka keringanan itu layak untuk dia dapat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya terdengar satu hadis yang disebutkan oleh seorang Ustaz mengatakan bahawasanya puasa di bulan yang sejuk, di musim sejuk, merupakan satu ghanimah, dalam kurungan nikmat daripada Allah. Hadis ni merupakan hadis yang memang disebut dalam kitab-kitab hadis. Dia riwayat Imam Tirmizi, tetapi sanadnya dhaif kerana sanadnya terputus. Kerana sanadnya terputus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lari topik. Ada doa atau amalan yang boleh mempercepatkan jodoh? Yang ni saya tak pasti pula. Mencepatkan jodoh, tapi doalah, ya Allah berikan saya jodoh yang saleh, yang salihah. Dan jangan lupa berusahalah mencari. InsyaAllah mudah-mudahan dipercepatkan jodoh tersebut. InsyaAllah jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata.
Terima kasih kepada penganjur Nur Islam Academy, Kak Lin, Dato' Ayub Khan dan yang lain-lain. Terima kasih banyak-banyak. Saya berhenti di sini dulu. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.